Cerita yang datangnya daripada Faizal Hamid. Faizal Hamid yang bertajuk Dicampak dari Dalam Keranda. Suatu malam, kira-kira 10 tahun lalu, saya telah ditugaskan untuk menghantar pulang satu jenazah ke kampungnya di sempadan antara Kedah dan Perak. Jarak antara hospital tempat saya bekerja dengan kampung itu lebih kurang 50 km. Okey. Malam tu saya bertugas bersama seorang lagi teman bernama Hamid. Hujan renyah-renyah yang turun sejak lepas maghrib menyebabkan saya tidak dapat memuncut van dengan laju. Jenazah juga tidak ditemani oleh sesiapa. Ahli keluarga arwah pulang lebih awal untuk membuat persiapan. Oleh yang demikian, saya membuka kaset alunan Al-Quran untuk menggantikan bacaan Yasin. Sedang asyik saya melayan alunan ayat suci Al-Quran tu, tiba-tiba tali kaset terbelit dan putus. Putus. Kaset tu terlekat dan langsung tidak dapat dikeluarkan. Radio ni rosak, Hamid. Soal saya, entah, aku rasa elok je. Esok kita hantar baikilah, balas Hamid ringkas. Bagi menghilangkan bosan, kami memulakan perbualan. Seperti biasa, topik perbualan kami adalah mengenai hal-hal di tempat kerja. Kemudian beralih ke topik bola, artis, politik dan sebagainya. Seronok bila berbual dengan Hamid, hilang rasa bosan dan mengantuk. Ketika kami asyik bersembang, dengan tiba-tiba saya ternampak satu lembaga hitam terbang melintas di depan van. Saya terus memijak pedal brake dengan kuat. Van sedikit terseret ke tepi. Astaghfirullahalazim, apa tu? Soal saya. Hamid tergamam. Matanya melilau melihat sekeliling. Kau nampak tak? Soal saya lagi. Hamid menganggukkan kepala. Dia cuba mengagak. Kata-katanya mungkin itu kelawar. Saya tak setuju. Kata saya, mustahil kelawar kerana kelibat hitam tu agak besar. Saya masih tidak puas hati. Saya memerhatikan sekeliling tapi tidak nampak apa-apa pun. Setelah berpuas hati, saya meneruskan perjalanan. Pun demikian, saya masih lagi berasa pelik. Makhluk apakah yang melintas di depan kami tadi? Kalau burung atau kelawar, kenapa saiznya besar? Cara benda tu terbang pun berbeza. Terbangnya terlalu pantas. Dengan tidak semena-mena, bulu roma saya menegak. Saya berpaling ke arah Hamid. Saya lihat Hamid sedang menggosok-gosok lengan dan tengkuknya. Meremang bulu roma ni. Kenapa, Hamid? Soal saya. Aku rasa semacam lah. Macam ada benda tak kena ni, balas Hamid. Saya tidak pula menceritakan yang bulu roma saya juga sudah menegak. Sebenarnya saya turut terasa seperti ada sesuatu bersama kami. Suhu dalam van juga berasa sedikit panas dan memicit-micit punat radio. Tetapi radio langsung tidak berfungsi. Saya sangka hanya sekali itu saja kami diganggu. Rupa-rupanya tidak. Selang 10 minit kemudian, saya ternampak kelibat lembaga hitam yang sangat besar duduk tepi jalan. Ia seperti sedang mencangkung. Matanya merah menyala. Mulut saya kaku. Saya segera memandang ke arah lain. Tidak sanggup saya melihat lembaga tu. Selepas agak jauh melintasi makhluk tu, barulah saya dapat bersuara. Mate, kau nampak tak apa yang kat tepi jalan tadi? Tak, jawab Hamid. Dia kemudian mengeluarkan kepala keluar tingkap dan melihat ke belakang. Tak ada apa-apa pun. Kau ada nampak apa-apa ke tadi? Soal Hamid. Saya menggelengkan kepala tanpa menjawab, walau sepatah pun. Bukan apa, saya tak tahu membuatkan Hamid, saya tak mahu membuatkan Hamid berasa takut. Waktu tu, terus terang saya cakap, saya tidaklah berasa takut, cuma hati saya berasa tidak tenteram. Takut tu sebenarnya kan. Saya rasa tidak selesa sebab inilah kali pertama
saya mengalami perkara sedemikian. Selang beberapa minit kemudian, kami melalui sebuah kawasan perkuburan. Sebaik melintasinya, dengan tiba-tiba Hamid menjerit sambil jari telunjuknya menunjuk ke arah sebatang pokok. Apa tu? Kata Hamid separuh menjerit. Aku tak boleh nak menjerit sebab dah malam ni, Kang. Jiran bangun. Matanya tidak lepas daripada memandang pokok tersebut. Saya cuba memerhati, tapi tak nampak apa pun di situ. Saya meminta Hamid supaya membaca Al-Fatihah dan bertenang. Hamid kelihatan gelabah. Alhamdulillah. Itulah lebih kurang Saya tak tahu apa yang telah dilihatnya di pokok tersebut, tetapi saya dapat rasakan mungkin dia juga ternampak makhluk yang saya nampak sebentar tadi. Tidak lama selepas tu, kami sampai ke rumah arwah. Bagaimanapun wajah Hamid masih lagi dalam keadaan ketakutan. Mate, sabar Mate. Tak ada apa-apa tu. Dia nak bergurau je. Saya cuba berseloroh lah. Hamid memandang saya. Sepatah pun tidak dijawabnya gurauan saya tu. Kami kemudian turun untuk mengeluarkan jenazah. Ketika ini berlaku sekali lagi kejadian yang mengejutkan. Sebaik jenazah dikeluarkan dari van, dengan tiba-tiba jenazah tu tergolek, kedebu. Apa yang aneh dan mengejutkan kami ialah jenazah tu jatuh seolah-olah telah terpelanting kerana ditolak atau dicampak oleh sesuatu. Ia seperti melompat keluar dari keranda. Dengan pantas, saya bersama ahli keluarga mengangkat jenazah dan meletakkannya kembali ke dalam keranda. Saya lihat ahli keluarga arwah juga terperanjat dengan apa yang berlaku. Mereka berpandangan sesama sendiri. Suasana menjadi kecoh seketika. Ada di antara mereka mula berbisik mengatakan sesuatu. Saya dan Hamid buat-buat tak dengar aja. Selesai urusan penghantaran, saya meminta diri untuk pulang. Namun Hamid meminta supaya tunggu seketika. Kata Hamid, dia mau berbual dulu dengan ahli keluarga si mati. Ish, tak payahlah Hamid. Saya melarang. Saya faham benar perangai Hamid ni. Sudah pasti dia mau bertanya perihal si arwah ni. Saya terus menarik Hamid masuk ke dalam van. Mid, masuk Mid. Tak payah tanya. Biarlah Mid, nanti takut jadi fitnah pula, kata saya. Hamid tersengih mendengar kata-kata saya. Dalam perjalanan pulang, kami sengaja merancakkan perbualan supaya tidak teringat peristiwa yang berlaku sebentar tadi. Kami langsung tak menyentuh akan perkara tu. Sebab tak nak main psikologi lah, takut lah kan. Hamid juga langsung tidak memandang ke kiri dan ke kanan. Matanya hanya memandang ke depan aja. Tension tu, memandang ke depan je, tak pandang kiri kanan. Mungkin dia takut ternampak lembaga-lembaga yang menakutkan tadi. Apabila sampai di hospital, saya dan Hamid segera masuk ke pejabat. Di situ, Hamid terus membuka cerita, mengatakan dia ternampak satu makhluk hitam yang sangat besar duduk mencangkung di bawah pokok besar. Kemudian dia ceritakan bentuk lembaga tersebut. Mendengar ceritanya tu, saya tersenyum. Saya sudah mengagak pasti Hamid melihat makhluk yang sama. Kecoh satu pejabat dia buatnya. Orang tak pernah nampak hantu kan. Dia kasih cerita lah, kasih gebang habis lah. Bergegar-gegar Hamid bercerita. Padahal dalam van tadi dia bukan main takut lagi. Nampak tu. Hamid punya cerita kan. Saya hanya mendiamkan diri ajalah. Saya sendiri tidak mempunyai jawapan akan perkara itu. Sehingga kini saya masih lagi bingung sekiranya memikirkan hal tersebut. Makhluk apakah yang kami lihat itu dan kenapa jenazah itu boleh jatuh dengan tiba-tiba. Sekian.